Itu, majlis persilakan Saudara Ezam Muhammad Nur untuk memberikan ucapannya pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, Neman Hau, Wanakem. Saya muliakan Cikgu Razak, kawan lama Pengerusi Majlis, Ustaz Zulkifli Ibrahim, Timbalan Ketua Gerak Pusat, Ustaz Syarani, Ketua Gerak 98 Perak, sahabat-sahabat lama saya, Chief di sini Tuan Haji Jamal Hari, Ketua Cabang Lumun, Ketua Cabang lain Saudara Saiful, kawan lama yang pernah ditangkap dalam perjalanan ke Pulau Batam sebelum berjumpa saya, Saiful, sekarang Ketua Cabang ada di Ipoh Timur. Ini semua panglima-panglima hebat Perak hari ini hadir. Saudara Badri, saudara yang Profesor Syuaib, saudara yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana saya dapat berjumpa dengan saudara di Lumut setelah sekian lama. Itulah kata Cikgu Razak, kali terakhir dalam bendera keadilan 2004. Tetapi saya sempat juga lah bendera lain, sampai juga dari Lumut. Sebab Lumut ni tempat kawan baik saya. Masa saya di Universiti Islam Antarabangsa, dia sempat jadi Menteri Besar Perak, ya, dan kami dua-dua belajar ekonomi di Universiti Islam. Dia senior sikit, jadi Menteri Besar, dia minta saya datang beberapa kali di Manjung, di Lumut, Pulau Pangkor, kawasan dia, ya. Dan tapi hari ini tidak lagi. Sebab apa? Sebab kita tak boleh kompromi, ya, dengan mereka yang curi harta negara. Ini paling penting. Kita boleh kompromi perkara lain, tetapi kita tidak boleh kompromi dengan sesiapa pun yang mencuri harta negara. Sahabat saya lama ni yang saya hormat, ya, saya tahu dia baik orangnya, tetapi saya tidak boleh kompromi apabila beliau masih bersama, ya, dengan UMNO, dengan pimpinan Najib, ya, dan untuk terus bersama buat keputusan itu. Saya buat keputusan tinggalkan. Betul saya dalam UMNO, tapi clear case 1 MDB, SRC International, saya letak jawatan serta-merta. Bukan sekadar itu, ya, saya saman Najib Tun Razak sebagai Menteri Kewangan dan mengurusi dan saya penasihat 1 MDB. Saya lakukan itu sebab apa? Sebab prinsipnya kita tak boleh kompromi. Rasulullah SAW sendiri mengajar kita, ya, dalam kisah Khaybar, di perang Khaybar, telah pulangnya daripada peperangan yang dimenang dan bersama sahabat-sahabat, ada kes jelas seorang sahabat Kirkuk namanya, ya, yang mencuri baju besi perang, rampasan harta negara, rampasan perang jadi harta negara. Dia curi bukan bilion, bukan juta pun, hanya berapa rial di masa itu. Tetapi Rasulullah SAW enggan untuk solatkan jenazah ini. Tak pernah dalam sirah, dalam sejarah Rasulullah SAW enggan untuk sembahyangkan jenazah sahabat. Tak. Dalam kes ini dia firm. Sebab apa? Tidak boleh kompromi dengan orang yang mencuri harta negara. Hari ini di Chini, kawan saya dulu lah, bos saudara dulu lah, kebanyakan PKR. Orang kanan PKR, timbalan presiden PKR dulu lah. Kena pecat, baru pecat lah. Saya bergaduh dengan dia 13 tahun. 2007 saya dah bergaduh lah. Antara sebab saya tinggalkan PKR kerana dia, kerana saya tahu, ya, ke mana dia kena pergi. Dan hari ini nampak, hari ini di Chini dia makan pagi dengan Najib Tun Razak. Ini dulu timbalan presiden parti kat dia, ya, parti reformasi, parti yang terlegak yang disebut tadi dalam deklarasi Permatang PAU. Tak boleh kompromi dengan Rasulullah.
Ini bapak segala rasuah. Kes skandal 1MDB ini adalah skandal paling besar dalam sejarah korporat dunia. Paling besar. Ini hakikat, ini sejarah. Walaupun kes berjalan dan sebagainya, tapi hakikatnya Wall Street Journal di Amerika Syarikat bertahun lah. Dan banyak kes di court di Amerika Syarikat telah buat keputusan pun yang jelas bahawa berlaku penyelewengan dalam skala yang besar yang membabitkan harta negara Malaysia, bukan harta negara Amerika Syarikat, harta negara Malaysia. Dan siapa orangnya? Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan Najib Tun Razak. Hari ini bekas timbalan Presiden PKR duduk dalam bagi kompromi. Saya tak kompromi, betul. Saya pernah di Kementerian Kewangan masa itu Najib Tun Razak Menteri Kewangan, walaupun saya masuk UMNO bukan masa Najib, saya masuk UMNO masa Pak Alah. Itu pun kerana ada komitmen daripada Pak Alah untuk tukar BPR kepada SPRM. Betul tukar. Memang ada perubahan, dan perubahan itu memang besar. Saudara boleh lihat pada masa awalnya SPRM itu memang nampak beza dengan BPR sebelum itu. Dan hanya sebab itu saya masuk. Tetapi bila Najib ambil alih, ada kes 1MDB, saya tak kompromi. No kompromi. Dan gaji saya besar pada masa itu. Saya jusa plus. Sekarang ni semua plus-plus. PH pun ada plus. Ini yang bahaya plus. Tetapi saya tak kompromi. Saya letak jawatan, gaji besar, saya buat keputusan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh kompromi dengan orang yang ambil harta negara. Ini kita kena ingatkan. Sebab sekarang ni macam-macam ni. Kita disegang hebat. Kita tubuh saya sekarang hari ini berdiri di atas nama Gerak 98. Apa pun lah namanya. Saya belah dalam Parti Keadilan, di Barisan Harapan, pernah ke penjara, pernah ke lokap, ISA, OSA, balik UMNO, keluar UMNO, lawan saman Menteri Kewangan, saman Perdana Menteri, hampir berlawan di Parlimen Pekan, tak jadi sebab saya terpaksa tolong negeri saya Selangor pada masa itu yang diserang hebat, mempertahankan masa itu kita tak sangka pun boleh menang kerajaan pusat. Masa itu BN pun tak sangka boleh tumbang di pusat. Mereka memang mau serang Selangor, mau ambil alih Selangor. Saya buat keputusan, tak jadi ke Pekan, kalau tidak komplit. Untuk saya lawan berdepan. Sebab apa saudara? Sebab saya tidak pernah luntur. Dari segi semangat untuk kita melakukan reformasi itu tak luntur. Sebab apa? Kerana kita pegang kepada semangat Gerak 98. Apa dia Gerak 98? Gerak 98 adalah entiti pertama dalam perjuangan reformasi. Itulah gerakan pertama. Sebelum ada lagi deklarasi Permatang Pau dan sebagainya, itu yang pertama. Bermula dari deklarasi Permatang Pau. Tetapi tak ada entiti. Tetapi entiti pertamanya ialah Gerak 98. 27 September 98. Anwar dipecat 2 September 98. Dia round sempat buat deklarasi Permatang Pau 20 September, 18 hari jadi sempat round. Saya tahulah, saya susah politik kan masa tu. Saya duk kira berapa hari. 20 September tangkap. Anwar ditangkap 20 September. 27 September hanya 7 hari. It's only 7 days after Anwar ditangkap, Gerak 98, namanya pada masa itu Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia, ditubuhkan pada 27 September 98, 7 hari selepas Anwar ditangkap. Ini gagasan pertama semenjak merdeka yang berjaya menggarapkan seluruh kekuatan rakyat, seluruh bangsa kaum, seluruh parti-parti reform yang menentang kerajaan. Keadilan belum ada masa itu. Yang ada DAP, yang ada Parti Rakyat, yang ada PAS, diterajui oleh Presiden PAS. Presiden PAS yang PAS, yang sekarang fail. Nama Presiden PAS tapi fail. Dia tunduk kepada pemerintah, dia tunduk kepada Perdana Menteri. Bila Najib jadi Perdana Menteri, kita serang Najib, dia pertahan Najib. Dia kata tak nampak 1MDB kita tak tahu, belum tentu salah. Padahal satu dunia tahu salah. Presiden PAS Mahathir jadi Perdana Menteri, dia sokong Mahathir, nak buat sampai undi percaya kepada Mahathir di Parlimen. Baru ni Muhyiddin jadi Perdana Menteri,
nak buat undi percaya pula pada Muhyiddin. Ini Presiden PAS sekarang. Itu bezanya. Ini yang merosakkan perjuangan. Sebab apa? Sebab dia tak ikut sunnah, dia tak ikut sirah, dia tak ikut prinsipnya. Prinsipnya apa? Kalau dalam kepimpinan Islam dan juga kepimpinan budaya-budaya tradisi bangsa lain, saya percaya memang ada rekodnya. Pemimpin yang benar itu ialah yang mempertahankan mereka yang susah, yang dizalimi, rakyat yang susah, bukan mempertahankan Perdana Menteri. Sebab itu bila Gerak 98 ditubuhkan, yang tampil, yang muncul Fadil Noh, Presiden PAS, yang mengambil sikap yang betul. Dan ini yang membina kekuatan. Kekuatan Gerak 98 itulah bermula daripada Gerak 98 itulah munculnya Adil, NGO Adil pada Disember 98, dan beberapa bulan selepas itu April 99 Parti Keadilan Nasional. Dan selepas itu sejarah saudara pun tahu bagaimana perjalanannya sehingga akhirnya kita berjaya membina kerajaan reformasi. Kerana ianya apa? Kerana ianya bermula daripada sikap yang betul, daripada semangat yang betul, menggarapkan seluruh kekuatan. Saya pertama kali saya datang Lumut setelah beberapa tahun ni, dan malah sebagai Gerak 98, ini antara program yang menampilkan di depan saya ini semua kau. Syabas kepada Lumut ni, Tuan Haji Jamhari ni. Ini tanda positif. Melayu ada, Cina ada, India ada yang jaga itu pun, India, anak muda. Ini dan inilah semangat Gerak 98. Ya, kita tumpukan kepada perjuangan. Kita tumpukan untuk melawan pemerintah yang zalim. Itu tumpuan kita. Sebab itu we can decide fast. Kita boleh buat keputusan cepat sebab kita tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan. Wan Azizah pada masa itu bukan ahli politik yang handal, yang hebat, baru saja dia dimasukkan, diterjunkan dalam politik. Sebelum itu dia hanya isteri pada Timbalan Perdana Menteri. Tak faham politik, tetapi dia bersama, dia mengepalai gerakan besar yang tak pernah ditontonkan dalam negara ini semenjak merdeka. Mengapa dia punya kekuatan itu? Mengapa dia punya kekuatan untuk membuat keputusan cepat? Mengapa pemimpin-pemimpinnya, Wan Azizahnya, Syed Fazil Nohnya, Lim Kit Siangnya, Syed Hussein Alinya, dan pemimpin-pemimpin NGO pada masa itu, yang Melayu, yang Cina, yang India, Sabah, Sarawak, NGO, yang sebelah kiri NGO, sebelah kanan NGO tengah, kesemuanya dapat membuat keputusan tepat, saudara. Keputusan yang cepat sebab mereka letakkan hanya kepentingan negara. Fokusnya hanya kepada perjuangan. Ini yang hilang sekarang. Ini yang hilang sekarang. Sebab itu kita garap balik semangat Gerak 98 itu. Sebab saya lihat sekarang banyak kalangan kita, pimpinan khususnya, minta maaf cakap, yang susah sangat buat keputusan. Walaupun dah tegang, kita disegang. Dulu masa saya round awal-awal tu, saya dengan kawan saya ni, kita dah round awal dah. Daripada Januari, Disember dah sebenarnya. Disember 2019. Januari 2020 kita dah round sebelum Sheraton, sebelum ada episod-episod gila ni. Kita dah round dah, kita dah bagi tahu dah. Ada perancangan, ada serangan kepada reformasi, ada serangan dari dalam kepada reformasi, yang khianat kepada reformasi, yang menyerang reformasi, yang mau bunuh reformasi adalah orang yang mau bunuh reformasi pada 1998. Masa kita garapkan Gerak 98, yang kita tentang, yang menjadi musuh utama kita namanya Mahathir Mohamad. Sekarang musuh kita tetap Mahathir bin Mohamad. Ini kita nyatakan. Tak mau terima. Tak mau terima. Oh, macam-macam orang kata kita. Tetapi sekarang masih tak mau terima. Apakah yang belum jelas? Apakah yang belum jelas? Serangan Mahathir patutnya awal lagi, Oktober 2019, Kongres Marwah Melayu. Siapa buat? Siapa rancang? Dulu lagi kita rasakan ini kerja Mahathir. Untuk apa? Untuk pecah belahkan PH, untuk lemahkan reformasi, untuk balik kepada perangai politik lama, pecah perintah, pecah dengan mainan kaum, dengan mainan agama. Itu yang dilakukan dalam Kongres Marwah Melayu. Dulu kita rancang. Januari kita bagi tahu, 2019 kita terus. Malah
Oktober 2019 ni pun, saya masa itu di Indonesia jauh. Saya dah buat kenyataan di Indonesia. Saya kata, jaga. Ini komplot. Sebab saya tahu lebih awal lagi. Permainan Azmin Ali. Saya tahu awal 2019. Sheraton tu Februari 2020. Saya dah tahu Februari 2019. Setahun sebelum itu. Sebab itu saya tinggalkan. Saya tak mau terlibat. Sebab saya tahu ini ada komplot ya, bersama dengan elit ya, Hishamuddin Hussein On dan sebagainya. Pada masa itu sudah ada pertemuan. Orang yang paling banyak Azmin Ali jumpa Hishamuddin. Padahal dia menteri reformasi. Kerajaan reformasi. Hishamuddin tergalah. Dari UMNO. Tumbanglah bekas menteri. Cuba tengok rekod. Cuba tengok rekod diary dan rekod Azmin Ali sebagai menteri. Daripada tahun 2019, siapa yang dia paling ramai jumpa? Paling banyak kali jumpa? Hishamuddin. Sebab apa? Ini komplot. Bersama dengan kawan yang Mohzani. Anak siapa Mohzani? Mohzani bin Mahathir. Ini berlaku bila? Daripada 2019. Kita dah sebut perkara itu. Akhirnya muncul Kongres Maruah Melayu. Kita senang. Kita ingatkan pimpinan. Mengapa ini boleh berlaku dan dibiarkan? Mengapa dibiarkan? Kita biarkan kalangan kita, Mahathir itu sebagai Perdana Menteri, kononnya Perdana Menteri Kerajaan Reformasi, kita biarkan dia untuk merosakkan kerajaan ini ya, dengan membuat Kongres Maruah Melayu. Kita ingatkan, dibiarkan. Baru ini Hamzah Zainuddin sendiri penganjur pada Kongres Maruah Melayu. Masa tu dia bersama dengan Mahathir. Sekarang dia dah bergaduh. Dia geng Muhyiddin. Mahathir bantai dia. Dia buat PC, dia jawab. Dia sahkan apa yang kita sebut selama itu. Apa dia? Dia kata, saya penganjur Kongres Maruah Melayu. Saya buat kongres atas arahan Mahathir. Untuk apa? Untuk ganapkan DAP. Ini kalau ada kawan DAP, tolong bagi tahu your leaders. This is the fact. Untuk ganapkan DAP, untuk ganapkan PH atas nama agama, atas nama bangsa. Siapa suruh buat? Dr. Mahathir. Dr. Mahathir itu, tak ada Dr. Mahathir lain. This is the only one and only. The most extraordinary and the most difficult species in this country now. What to do? It's very unfortunate. Umur dia panjang sampai 95, 95. We have to deal. But the problem is, saya bukan nak tunjuk, saya bukan nak tumpukan kepada Dr. Mahathir. We have to look inside us. We have the strength. We have a long history. We have a long tradition. Ini gerakan reformasi ini bukan dibina 2-3 tahun, puluhan tahun. And how come mengapa kita boleh sampai to this level now? Beberapa minggu lalu apa yang dia buat? Dia hina kita. Bagi saya pencalonan Syafiq Abdal sebagai calon Perdana Menteri itu penghinaan kepada PH, penghinaan kepada reformasi. How can you put Syafiq Abdal above Anwar Ibrahim? Ada Syafiq Abdal PM, Anwar Ibrahim TPN. And we can allow that. How can we allow that? Bukankah kita tak nampak? I have no problem with Syafiq. Saya nak bagi tahu saudara. I have no problem with Syafiq. Syafiq was my senior in school. I was in Victoria Institution, VI, KL. Syafiq pun daripada situ. He was my senior. I was very close with him. Masa mula-mula UMNO Sabah diwujudkan, masa itu saya bawa pemimpin pelajaran, saya kerja dengan Anwar Ibrahim di Institut Kajian Dasar. I helped him. And our relationship is good. Until when he was expelled oleh Najib, I was there with him. Masa itu ramai kawan dia hilang. I was there because he's my friend, my senior. And also because I support him. Because of his courage to fight against Najib at that time. So I have no problem with him. But I have problem with Mahathir nominating him. And all reformists, all PH members, all members of PKR, all members of Amanah, all members of the AP should have problem with this. How can you don't have problem with this? So what is the locus standi? What is the basis for someone from Sabah? It's not a problem of Sabah, but he only has 9 MPs from his party.
to be made a prime minister when Anwar Ibrahim from Semenanjung, it's okay lah. If Anwar Ibrahim from Sabah, Sarawak, it's okay. Yeah. Because Anwar Ibrahim has 30 plus, berapa? Ali paling 38. Yang ini 9. Kan? Yang ini 38. Satu. Kedua, Anwar Ibrahim ketua BH. Presiden BH. Ketua BH. Duduk bawah sebuah parti, memimpin sebuah parti yang hanya ada 9. Ketua BH ada 38 kursi, jadi timbalan Perdana Menteri. Itu satu. Timbalan Perdana Menteri satu. Bersama dengan anak Mahathir. Dah ada sama kan pula Anwar dengan anak dia pula. Anak dia ni rekod pun tak ada. Ada rekod, bukan tak ada rekod, ada rekod. Rekodnya yang paling hebat dalam Malaysia, belum ada orang yang menandinginya, ialah menjadi beti besar 2 kali dan ditumbangkan 2 kali. Itu rekod. You letak sebelah Anwar Ibrahim. Sama orang letak jawatan 2 kali. But it doesn't matter with us. What matters to us is informasi. What matters to us is the marwah of reformasi. Itu penting. Marwah PH mesti dipertahankan. Anwar itu ketua PH. Marwah Anwar, marwah PH. Apabila you letak Anwar bawah Syafiq Abdal, itu menjejaskan marwah PH, menjejaskan marwah reformasi, menjejaskan perjuangan reformasi, menjejaskan semangat gerak 98 yang membina reformasi, menjejaskan perjuangan ramai yang menjadi mangsa, yang dizalimi, yang hilang pekerjaan, yang tak makan, yang hilang kerja dan macam-macam, untuk mentabatkan perjuangan reformasi. Bukan untuk mereka, bukan untuk diri mereka. Saudara ni saya tahu pejuang semua. Saudara berjuang daripada dulu, saya tengok muka saudara sampai sekarang, cuma rambut saya lain sikit. Dulu hitam, sekarang dah putih. Masuk. Tapi semuanya sama. Saya tak nampak ada perubahan luar biasa pada saudara. Saya tak nampak you are millionaires now. No. I see you as the same now. But you are still here for why? Because you believe untuk berubah, untuk negara ini untuk kita sekarang ini nampak Indonesia itu daripada yang mundur, sekarang ini nampak naik, Vietnam dan sebagainya. Berbeza kerana mereka lakukan reform. Maknanya apa? Maknanya you need reform. Kita perlukan reform. Any country is not about Anwar. Reformasi ini bukan kerana Anwar. Indonesia tak ada reformasi. Tapi dia sekarang ini daripada 98 sama dengan kita, jatuh Soeharto, dia lakukan perubahan. Hari ini saudara, more than 30 leaders, baik menteri besar, gubernur, yang dah masuk penjara, ditangkap rasuah kerana korupsi di Indonesia. Dan sebab itu saudara tengok Indonesia sekarang macam mana. Dia boleh buat capital di tempat baru di Kalimantan. Kita setakat ubah daripada Kuala Lumpur pergi Putrajaya. Dia ubah daripada Jakarta, Jawa, pergi Kalimantan. Dan you tengok how many billion, more than hundreds of billions, pledges dan komitmen daripada seluruh dunia, termasuk negara-negara Arab, untuk laburkan, untuk bina the new capital of Jakarta, of Indonesia, di Kalimantan. Begitu marwah dan wibawanya terangkat. Kerana apa? Kerana dia komit dengan reformasi, kerana dia berjuang dengan reformasi. Kerana apa? Kerana mereka mengambil jalan keras dan tegas untuk mengangkat martabat reformasi. Kerana mereka tak kompromi dengan musuh reformasi. Kerana mereka tak ada langsung berasa simpati pada siapa pun, baik pemimpin mereka mana pun yang tidak bersama dengan reformasi, maka akan ditumbangkan. Berlaku, kita lihat satu persatu. Korea Selatan tahun 70-an, lebih kurang kita, lawan bola pun belum tentu dia menang. Ada kali dia ada masa dia kalah, betul? Masa Mutahadari, saya sekolah saya juga dulu, fikir juga Mutahadari. Banggalah saya sikit. Kalah Korea Selatan in 70s. But now cuba tengok lawan Korea Selatan. Belum masuk 10 minit kena lah kan. Memang tak menang lah. Itu dari segi bola, tapi dari segi pembangunan, ekonomi. You pergi. Sekarang ni banyak orang pergi Korea kan, K-pop lah apa macam-macam. You can see.
the difference. Why? Because they do reforms. Dia melakukan reform and they are very serious about reform. Berapa presiden dah masuk jail? Berapa presiden Korea Selatan yang dah masuk jail, saudara? Kerana langgar hukum, kerana makan rasuah. Presiden lelaki masuk, presiden perempuan pun masuk. Baru ni perempuan presiden. They don't care. They don't give a damn. You romp the coffers of the country, you go in. There is no compromise. Malaysia baru seorang dapat terhege-hege. Hari ni boleh makan pagi pula lagi. You see, we are not serious. So ini merosakkan reform. Itu satu hal lah yang ni keparat ni dah keluar. Tetapi yang saya nak tegaskan yang sekarang, yang bersama menjadi pimpinan kita, menjadi PH. Why can't you decide first? In 1998, just a wife of a former deputy prime minister who have no experience in politics boleh buat decision dengan kawan lain, dengan Presiden PAS, dengan PRM, dengan DAP, to make a coalition yang gegarkan seluruh negara in a matter of only 7 days. And why can't you now make a decision? Susah sangat. Asyik mesyuarat. Bawa majlis mesyuarat, bawa majlis presiden. Yeah, of course, there are things that we can discuss, but there are things that we cannot discuss because it's about our honor. Patutnya bila sebut saya rasa Syafiq Abdal ni bagus jadi Perdana Menteri. Patut bangun tu orang kata, are you okay? Of course you're not okay. How can you say okay? How can you say okay macam saya sebut tadi? What is the basis? Dulu dia kata Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia bukan parti Melayu. Habis Syafiq Abdal warisan bukan parti Melayu. It's not. We have no problem. We don't have problem actually. Tapi Mahathir yang problem. And actually malam ni saya nak bagi tahu sudah. Banyak orang tanya. And why is that? Apa sebabnya? Mahathir ni tak bagi langsung Anwar jadi Perdana Menteri. Susah sangat nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Why? Malam ni saya bagi tahu saudara. Ini rahsia besar. Kat Lumut saya bagi tahu. Why? Sebelum ada Bersatu, sebelum ada deklarasi rakyat, dia dah memang plan untuk pastikan Anwar dalam penjara masa tu. Dia sudah ada plan untuk pastikan Anwar Ibrahim takkan jadi Perdana Menteri. PH takkan menang. Sebab tu dia masuk PH tu. Kalau menang pun dia Perdana Menteri lah, bukan Anwar Ibrahim. Sebelum tu dia dah rancang. 2015, 2016 dia dah rancang. Saya ada dokumen itu, saya belum keluar lagi. Tapi saya nak bagi tahu saudara untuk malam ini, why he is against Anwar. Dia sebenarnya dah tersebut. Dia dah tersebut. Sebab apa? Sebab dia kata Anwar bukan parti Melayu. Anwar bawa politik baru, multiracial. Multiracial politik baru ini adalah bastion, adalah asas, adalah kekuatan kepada reformasi. Sebab apa? Kita pecahkan tembok. Selama ini kita asyik dalam politik kaum. Ketakutan, Melayu takut Cina, Cina takut Melayu, India takut Cina, India takut Melayu. Itu ketakutan kita. Dan kerana ketakutan itu, kita membiarkan pemimpin-pemimpin ini, baik yang Melayu, yang Cina, yang India, sapu harta kita. Kita kata apa? Tak apalah, yang penting stabil. Kita ingat, puluh tahun dia jadi Perdana Menteri, itu dia cakap. Yang penting stabil. Tengok orang lain pegang. Tiap-tiap tahun, hari-hari itu je. Tahun baru pun putusan itu je. Tengok negara Palestin, tak makan, tak aman. Malaysia, aman. Rakyat semua kena faham, mesti aman. Walaupun penyamun banyak. Walaupun sama. Sebab yang penting aman. Yang penting Melayu, Cina, India duduk. Dia momokkan politik kaum itu. Dan kerana itulah mereka boleh buat apa saja. Puluh tahun kita dalam belenggu politik itu. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, seorang pemimpin bangsa Melayu berjaya membina sebuah parti berbilang kaum yang berjaya. Anwar Ibrahim. Ini hakikat sejarah. Bukan tak ada.
ada sebelum ini. On Jaafar pernah tubuhkan Parti Negara, bilang kau gagal. Saya Husin Alatas gerakan itu parti, bilang kau awalnya itu pemimpinnya Melayu. Saya Husin Alatas, selepas itu barulah Cina pakai. Awalnya Melayu. Niatnya sama, untuk Melayu menjadi ketua, tetapi menggarap, merangkul semua yang Cina dan India dalam partinya untuk menjadi sebuah parti multiracial, untuk menganjak, merubah itu sama lah maksudnya dengan reformasi. There are many forms of reformasi, and the most important and the most difficult forms of reforms ialah untuk menganjak pemikiran rakyat yang terbelenggu puluhan tahun ini, ya, yang perkiraan dan pencaturan politik kita hanya tentang Melayu, Cina dan India ini, kepada berjuang atas prinsip. We fight on the basis of principle. We vote on the basis of principle. We vote on the basis of good governance. Kita lawan semua yang rasuah, yang Melayu, yang Cina, yang India. Rasuah tolak tepi. Yang bersih kita angkat, tak kira Melayu, Cina, India. Ini kita bina melalui parti keadilan, melalui semangat daripada gerak semula mana. Semangat gerak semula itu memang semangat yang luar biasa. Kita pun, saudara, kalau ada pada masa itu, saudara ada, saya rasa masa itu ramai, ya, kita pun tak tahu mana datang kekuatan, ya, mungkin kekuatan apabila Anwar Ibrahim buat pertama kalinya dipenjarakan, tiba-tiba ditahan. Kita tak sangka sebenarnya dia baru timbalan Perdana Menteri a week ago. Seminggu sebelum itu dia timbalan Perdana Menteri, bakal Perdana Menteri Malaysia. Tuan masih ingat? Orang lama ni tahu lah. Dia datang timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, bakal Perdana Menteri. Sekali kena, pam masuk. Lepas itu keluar, lebam sebelah. Never think of. And I think because of that, yeah, wujud satu semangat yang luar biasa. Ini dendam Mahathir, saudara. Semangat yang lahir dengan dari tangan dia. Siapa yang penjarakan Anwar? Bukan Mahathir. Siapa yang suruh tumbuk Anwar? Depan mata? Bukan Mahathir. Siapa yang nak bunuh reformasi daripada awal? Bukan Mahathir. Yang masukkan kita ke dalam lock-up banyak-banyak? Bukan Mahathir. Yang buru kita semua ni? Bukan Mahathir. Yang mau hancurkan reformasi ni? Bukan Mahathir. Dia mau hancurkan reformasi, saudara. Dia mau hancurkan semangat reformasi, tetapi semangat itu tidak mati dan tidak padam-padam. Ini hakikat. Ini dendam Mahathir, saudara. Dan yang paling dia tidak boleh terima, ya, ialah semangat reformasi yang paling hebat, yang paling bermakna, ya, the most meaningful and important reform yang dilakukan oleh rakyat Malaysia, yang keluar daripada paradigm, ya, politik perkauman kepada politik based on principle, based on good governance, ya, kepada multiracialism, berbilang kaum yang diketuai oleh seorang Melayu, Anwar Ibrahim namanya, yang diangkat dari semangat gerak 98 itu, ya, dan berjaya, saudara, berjaya membentuk kerajaan dan berjaya untuk menjadi Perdana Menteri pertama daripada koalisi, daripada parti yang berbilang kaum. Daripada mana asalnya? Reformasi. Daripada mana asalnya? Semangat reformasi. Ini yang Mahathir tak boleh terima. Itu sebab dia buat macam-macam untuk pastikan Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Itu sebab dia, tak ada sebab lain. Ini sebab dia. Dia mau bunuh reformasi kerana dia tak boleh buat. Dia tak boleh gabungkan Melayu, Cina, India. Sebab dia main politik kaum dari dulu. Sebab tu baru ni, sebab tu dia dulu buat Kongres Mara Melayu. Saya akan nampak, ya, PH menang, ya, berjalan baik. Saya tak kata sempurna, ada masalah. Saya pun kadang geram dengan kawan saya. Jadi menteri Haji Sarni dah sound dah sikit lah. Haji Sarni saya kita bagi 5 minit, bagi 15 minit, habis keluar nama menteri. Betul. Saya sokong, saya setuju. Ada kawan kita yang jadi menteri, lupa daratan, ada. Yang tak diingat kat bawah, yang lebih kurang pengen UMNO, ada. Tetapi secara keseluruhannya, saudara, kerajaan PH itu berjalan baik. Secara keseluruhannya sudah tidak ada politik kaum. Sebab itu dia tak boleh macam, tak boleh. Naratif ini tak boleh dibiarkan. Mereka tak boleh biarkan
politik baru ini berjaya. Sebab itu dia buat Kongres Maruah Melayu. Sebab itu dia panaskan api perkawaman macam-macam. Dengan cerita adibnya, dengan cerita jawinya, macam-macam. Apa ini semua? Apa maknanya semua? Ini kesemuanya, serangan semuanya ini ialah untuk apa? Untuk memadamkan reformasi, untuk membunuh semangat reformasi. Apa asas semangat reformasi? Semangat yang menggarap ke semua kita. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, seluruh negara untuk bersatu bersama dalam satu pasukan untuk membina negara dan meletakkan asas apa? Asas utama ialah kepada good governance, kepada amanah, kepada tanggungjawab, kepada sikap bersih dan melawan rasuah dan penyelewengan. Ini menjadi asas, ini yang dibina oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang dia buat? Dia runtuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Dialah yang bunuh Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau dia tak letak jawatan, tak adalah semua timbalan Perdana Menteri kita kena letak jawatan, menteri pun kena letak jawatan. Semua kena letak jawatan. Kerajaan tumbang sebab dia letak jawatan. Sebab apa dia letak jawatan? Dia kata apa? Dia kata kerana saya tak boleh kompromi dengan kelompok UMNO. Mereka nak UMNO masuk en blok. Saya tak mau terima. Pembohong. Itu pun kita boleh percaya. Dia senang terang dia cakap. Dia nak runtuhkan dulu kerajaan PH. Padamkan dulu kerajaan PH. Kerana dia mau padamkan ini. Dia mau padamkan kejayaan reformasi. Dia mau padamkan proses reformasi yang sedang menuju ke puncak. Puncak dia apa? Puncak dia, tokoh reformasi menjadi Perdana Menteri. Jadi cara dia apa? Cara dia padamkan kerajaan ini. Cara dia letak jawatan supaya perjanjian sebelum ini untuk bagi kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri itu tidak berlaku. Sebab dia kata, kerajaan sudah tak ada. Yang ada nanti, dan dia bukan letak jawatan untuk dia tinggal. Dia letak jawatan untuk bina kerajaan baru. Dia sebut secara terbuka, saya mau buat kerajaan campuran yang menggabungkan semua parti. Apa makna dia? Maknanya dia mencairkan, menjadikan PH dan parti-parti PH yang mendukung reformasi ini sama taraf dengan parti-parti perkawaman lain yang dah kalah, yang ditolak oleh rakyat untuk bersama dengan kerajaan, dengan parti-parti reformasi. Ini politik dia. Akhirnya apa? Akhirnya reformasi itu padam. Reformasi itu gagal. Reformasi itu tak berjaya. Pendakian ke arah kemenangan dan kecemerlangan reformasi itu yang dibina pada tahun 98 itu dinoktakan oleh Mahathir pada tahun 2020. 1998 dia musuh kita, sekarang pun dia musuh kita. Sebab itu saudara, mesej gerak 98 dalam kes ini very simple. We are simple people because we don't care about our interests. And politics is simple. Perjuangan simple. Saudara masuk parti pun simple. Sebab saudara mau berjuang. Simple. Berjuang untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Kita tak complicated sebab kita tak ada banyak kepentingan dan percaturan. So that's why our message is simple. We want our leaders. Enough is enough. Cukup. Pertahankan PH. Bina kekuatan PH. Bina wibawa PH. Tinggalkan Mahathir. Lawan Mahathir. Bina semangat reformasi itu. Dan it is not a matter of choice. Ia penting. Sebab apa saudara penting? Sebab satu lagi episod yang akan datang. Ini saya cerita ni episod sebelum yang mendasari Mahathir. Untuk saya bagi pemahaman bahawa Mahathir ini memang mau rosakkan kita. Yang saya nak sebut selepas ini adalah episod yang mendatang. Apa dia episod yang mendatang? Pilihan raya umum. Pilihan raya umum yang tidak mustahil. Very possible. Amat mungkin boleh berlaku dalam waktu yang dekat. What is the sign? Many signs. Takkan kita itu pun tak faham. Duk Mahathir duk main kita 4-5 kali tak faham lagi. Yang dah datang ni pun takkan kita tak faham. Yang sebut tentang bubar parlimen ni bukan kita. Kita yang pembangkang kalau suruh bubar itu biasa. Dia tak dapat kuasa, dia suruh bubar, dia nak kuasa.
Kalau bangkang nak ke bubar parlimen. Ini hari ini, for the past 1 week, yang minta supaya bubar parlimen ni, siapa? UMNO. Siapa UMNO ni? Menteri kanan. Menteri. Pelik, menteri minta bubar, dia menteri. Wah, boleh nak bubar jadi menteri aja. But why dia minta bubar? Adalah strategi ni, adalah taktik ni. Sebab apa? Sebab dia tengok kita lemah. Dia tengok PH diserang. Dia tengok serangan Mahathir terhadap PH itu menjadi. Dan dia tengok memang PH dikoyak rabakan sekarang. Dan sebab itu mereka mau mengambil kesempatan untuk adakan pilihan raya umum. Dan dalam keadaan itu, dalam keadaan maruah PH, wibawa PH, yang kita telah bau teruk diserang oleh Mahathir dari dalam, kita berdepan dengan rakyat dalam keadaan yang lemah. Ini tak boleh berlaku. Ini kita kena betulkan. That's why we have no choice. We have to decide. Kita kena decide fast. Tak boleh biarkan. Nak tunggu sampai seminggu, 2 minggu, muka Syafiq Abdal atas, muka Anwar Ibrahim bawah Syafiq Abdal, lepas tu sebelah muka Mukris. It's not a joke. For 2 weeks rakyat tengok itu. Apa maknanya? Maknanya kedudukan PH, maruah PH bawah, our strength bawah, our wibawa bawah. No, it's not up there. 2 minggu. Because we tak ada decision, dia buat. Sementara kita nak decide, okey lah, kita harap. Ini kita harap, belum tentu. Kata next week baru nak putuskan Majlis Presiden. Okey, kita harap. I hope, and not only hope, but I really believe it have to be done that way. Apa dia keputusannya? Supaya PH tolak. Itu kita harap. Kalau tak tolak, saya tak tahu nak jadi apa. Saya tak jumpa saudara kat sini. Kita jumpa dekat Jalan Tengku Abdul Rahman atau ada Terang Merdeka. Tak guna saya melalak kat sini. Kalau tak tolak, even if dia tolak, even if kata Majlis Presiden kata tolak, kita tolak, but it really takes 2 weeks. Millions of people dah tengok ketua PH Anwar Ibrahim duduk bawah. Millions of people. This is the strategy. This is the tactics. You tak faham ke Mahathir ni siapa? This is the master of tactics. Penipu besar. Cakap senang dah. Cakap orang putih master of tactics, penipu sebenarnya. Penipu besar. Musuh kita. Yang ada yang kata dah Mahathir dah, dia tak sokong Muhyiddin. Lepas kita kena sokong. Dia tak sokong Muhyiddin sebab Muhyiddin tak bagi dia Perdana Menteri. Itu pun tak faham. Memanglah dia marah Muhyiddin sebab Muhyiddin Perdana Menteri, bukan dia Perdana Menteri. Cuba besok Muhyiddin kata, Tun, you jadilah Perdana Menteri. Dia sokong Muhyiddin. Apa makna? Maknanya fikiran dia kuasa. Now Muhyiddin is against him. That's why he do everything he can untuk undermine Muhyiddin. Mau undi tak percayalah. Sebab Muhyiddin Perdana Menteri, bukan dia Perdana Menteri. Muhyiddin lebih besar daripada dia. Muhyiddin berkuasa, dia tak berkuasa. Itu sebabnya dia lawan Muhyiddin. Bukan sebab prinsip, bukan sebab kononnya nak lakukan reform. Tak ada. Kalau dia nak lakukan reform, patutnya apa dia buat? Sekarang dia bersama kita. Sekarang dia bantu PH. Sekarang dia bersama-sama untuk cari jalan, untuk jadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Cari jalan. Kalau katanya Sabah tak setuju, Sarawak, dialah bersama-sama untuk minta diorang ni sokong Anwar Ibrahim. After all, Anwar Ibrahim sudah sokong dia. Kalau tak kerana sokongan Anwar Ibrahim dari dalam penjara, yang dia pergi congkok depan tu dalam mahkamah, minta sokong Anwar Ibrahim. Kalau Anwar pada masa itu tak sokong dia, sekarang ingat dia jadi Perdana Menteri kedua. Tanya dia, tanya orang dia yang duduk perasan kan. Dia kata kalau apa ada, bukan orang lain, orang kita juga. Kalau tak kerana apa, kalau tak kerana Mahathir, Anwar tak keluar penjara. Minta maaf, orang kita cakap macam ni. Cuba tanya dia. Kalau tak Anwar sokong Mahathir, kalau Anwar tak buat keputusan masa tu dalam penjara, saudara. Saudara ingat senang nak buat keputusan dalam penjara? Saya pernah duduk penjara, saya tahu. Saudara ingat senang nak buat keputusan dalam penjara untuk berdamai dengan musuh saudara? Saudara ingat senang nak buat keputusan dalam penjara untuk berbaik dengan orang yang masukkan saudara dalam penjara? Saudara ingat senang nak buat keputusan untuk bukan sekadar berbaik dengan orang itu, tetapi memberi kuasa, memberi mandat untuk menyokong dan menjadikan orang itu Perdana Menteri balik? Saudara ingat senang dari dalam penjara? Tak
senang. Apakah kita tak faham? Apakah pemimpin PH tak nampak benar? You are closer to Anwar than me. Saya sampai sekarang tak jumpa lagi Anwar. 13 tahun. Ya, daripada 2007. 13 tahun. But I supported him. Why? Because of reform. Of reformasi. Saya tak nak reformasi ini mati. Saya tak nak reformasi dipadamkan. Apatah lagi saya tak mau reformasi ini dipadamkan sekali lagi, digagalkan sekali lagi oleh seorang yang sama yang bernama Mahathir Mohamad. Tak boleh. Lepas tu saya tolak tepi. I have differences. Ada benda saya tak setuju dengan Anwar, tapi kebanyakannya dah okey ya. Benda yang paling saya tak setuju Jembalang tu lah. Dulu saya cakap jangan simpan Jembalang ni, bahaya. Nanti dia makan ke sini kan. Ini bukan sebarang Jembalang. Anwar sabar, tak apa. Lama tengok. Ya, tak, okey. Dia dah pecat, okey, tak apa, kita lupakan itu. Saya pun ada salah saya juga lah. Saya nak minta maaf dengan saudara. Lama saya tak jumpa saudara. Because you have no issue with me. And saya obligated to you. Saudara bersama dengan saya, banyak round. Tiba-tiba saya tinggalkan saudara. Walaupun ada alasan saya. Tapi itu keputusan politik, mungkin salah. Saya minta maaf kalau salah. Kita terpaksa berjumpa setelah sekian lama. Macam cinta lah. Tetapi asasnya tetap reform, saudara. Saya masuk UMNO pun saya cuba lakukan reform, dan saya buat daripada BPR ke SPRM, dan tak betul saya lawan. Saya bukan cakap betul, saya saman Perdana Menteri, saya saman Menteri Kewangan. Saya tinggalkan jawatan. Dan sekarang ini saya bersama dengan Anwar. Saya buat gerak. Bukan ada apa, bukan ada gaji gerak ni. Siapa nak tolong kita? Tetapi kita bersama, kita bina round. Untuk apa? Atas nama reformasi. Because we can't afford. Kita tak boleh tidak melakukan reform dalam negara kita. Kita akan gagal, saudara. Indonesia is flying now. Even Vietnam is now flying. China, you tak payah cakap. Korea Selatan already gone too high. Singapore dan sebagainya. They are all reform and they are all flying. And kita hanya ada flying car. Itu pun cerita je, tak ada apa. So, sebab itu we have to be very serious. Kita minta ke kawan pimpinan kita, go back to your senses. Kamu biarkan PH ini sedang teruk. Kamu biarkan Anwar Ibrahim yang menjadi simbol dan ketua pada PH ini, dan reform, bukan sekadar PH. PH ni kadang saya nak sebut untuk apa nak ni lah. Nampak PH muka Mahathir. Tengok PH nampak Mahathir. Saya minta reform sebenarnya. Reformasi itu kita punya. Itu kita punya. Itu bukan Mahathir punya. Itu musuh Mahathir. Reformasi itu kita punya. Kita jaga reform. Karena atas dasar reform itulah kita pertahankan. Karena Anwar itu mempertahankan reform lah. Tak nak kompromi dengan siapa untuk melakukan reform. Kita pertahankan dia. Dan saya minta ke kawan pimpinan paham ini. Selami pengorbanannya, susahnya membuat keputusan, dan akhirnya membuat keputusan yang betul. Yang sekarang pada saya atas nama Ketua Gerak 98, saya minta maaf kalau ada yang tak setuju pun. Saya berdiri dan bertanggungjawab atas kenyataan saya sendiri seorang diri. Saya ingin katakan, as of now you are on the wrong track. Pimpinan PH, you are wrong. Saudara salah. Saudara biarkan Mahathir to this extent, sampai boleh melakukan kepada ketua PH macam tu. You are wrong. You better get back and be corrected. Otherwise, we have no choice. Kita akan lawan. Because yang kita pegang adalah reform. We will never compromise. Macam saya sebut di awal tadi, we don't compromise. Because of, sebab apa? Sebab our biggest challenge ialah untuk melawan kelompok-kelompok yang rasuah, kelompok-kelompok elit ini, yang antara pemain utamanya dicaturkan oleh Mahathir Mohamad. Percayalah saudara, akhirnya Mahathir, di belakangnya Mahathir, faktornya Mahathir, dan dia mewakili kelompok-kelompok elit yang berkuasa. Sekarang ni ada tangan-tangan orang yang paling kaya di Malaysia, kelompok-kelompok elit yang sedang bermain sekarang ini. Saya tahu. Saya tak, yang itu saya simpan, bukan di Lumut, di tempat lain. Bagi semua bagi kat Lumut, kenyanglah je hari lah, senanglah. Ini pun dia dah okey dah ni, dah penuh dah dewan ni.
saya akan sebut tangan-tangan gaib. You don't think that we don't know. You don't think that you are too smart. Yeah. Mahathir, you can be Prime Minister for 22 years. You boleh kalahkan, rosakkan informasi dulu, but now not yet. Yeah. You know, you boleh satu dua pemimpin, you boleh gula-gulakan. You boleh compromise a few, but you cannot compromise all. You can compromise the top one, but you can never compromise yang di bawah ini. Muka-muka di depan saya. Saya percaya ini muka-muka yang tak boleh dibeli, yang akan tetap mempertahankan informasi. Betul? Ya. Ini our warning to Mahathir. Sebelum saya berhenti, saya nak bagi tahu Mahathir, stop it. You berhenti. Jangan main. Saya nak bagi tahu pemimpin PH, you better back up. You better stand up as PH. You mesti junjung nilai reformasi. You mesti cerdik. Betul, semua nak kukuh PH, kita sama PH, tapi dengan kecerdikan, bukan dengan kebodohan. Ya. Kalau sampai 2 kali kena tipu, kalau tak bodoh apa? Saya minta macam ya. Kalau setelah 18 tahun bukan orang yang sama, taktik yang sama, natijah sama, matlamat sama, tak faham juga. Kalau bukan bodoh, apa dia? Don't be stupid. This is Gerak 98 punya apa ni? Message. You have to back up now. Bayangkan saudara, kalau bubar pilihan raya dalam masa seminggu 2 ni, kita nak jadi apa? That's why you have to back up. There's no choice. Our message clear. Di Lumut pada malam ini kepada pemimpin PH, mereka benar-benar harus junjung semangat reformasi. Harus tegas dengan semangat reformasi. Harus pertahankan semangat reformasi dan harus punya keberanian dan kekuatan dan kecerdikan untuk melawan musuh-musuh reformasi. Dan bagi Gerak 98, musuh reformasi paling utama masih lagi seorang manusia yang bernama Mahathir bin Mohamad. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan tetap!